Karena kita nak memperingatkan orang tentang sejarah penjahat Rasulullah SAW, satu pengorbanan Nabi. Dan Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "Wadzakirhum bi ayyamillah." Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Bukankah penjara itu hari yang besar? Kalau kita menyambut hari kemerdekaan, Arab Saudi yang mengharamkan. Hari ini kita lihat sebagian ulama mereka mengharamkan menyambut ma'al hijrah, dan sebagian mereka yang syadid menisbahkan kepada satu benda yang syirik. Kekerasan dalam fatwa itu. Sedangkan juga mereka menyambut hari kemerdekaan. Kita tidak mahu mengajak orang Islam kepada perdebatan benda yang tidak ada makna. Tapi kita nak menyerukan kepada himpunan. Tapi himpunan ini merupakan wasilah, merupakan tools, jalan. Sebab kita nak ingatkan orang ramai. Kalau kita tak ada program sebegini, hari biasa tak seramai sebegini. Mungkin 2 baris, yang muslimatnya tidak ada baris. Sebab waktu kerja. Tapi hari sebegini roh, dia ada auranya. Sebab itu tidak ada bid'ah di dalam kehidupan kita. Bid'ah ini dimasukkan dalam urusan agama. Bid'ah ini dimasukkan dalam urusan ibadat khas, seperti penambahan ke atas kewajipan. Kita tidak ada menambahkan kewajipan sembahyang 3 rakaat kita. Kita buat benda yang bersifat kehidupan, program kehidupan, acara kehidupan, dan diselitkan dengan doa. Yang bid'ahnya kalau kita i'tiqad, ini merupakan perbuatan Rasulullah SAW ataupun kewajipan syar'i. Tapi kita hanya menganggap ia kebaikan dalam agama. Ia merupakan sunnah-sunnah hasanah yang kita create untuk melaksanakan ikhwah ataupun ukhuwah, silaturahim, untuk kita memperingatkan peristiwa-peristiwa baginda Muhammad SAW, bagaimana sejarah hijrah Nabi. Yang kita tahu Nabi melakukan hijrah 2 kali. Yang pertamanya ke Taif. Dan kita kalau kita pergi ke Mekah, Taif ini macam kita pergi ke Barang Hailalah. Kalau musim panas, orang Arab di sana untuk nak sejuk sendiri. Dan kita tahu bagaimana layanan penduduk Taif kepada baginda SAW. Dilontarnya batu sehingga berdarah, kata Rasulullah SAW. Kita alhamdulillah tak ada orang bagi batu. Kita main batu-batu tu. Orang maki Rasulullah SAW. Bagaimana nak berjaya satu kaum yang melukakan hati Nabi kita. Tapi Nabi Muhammad mempunyai jiwa yang luar biasa, jiwa yang memaafkan. Bila Rasul dilontarkan batu, Nabi pergi berehat satu kebun. Dan Nabi berdoa, "Ya Rabbal mustad'afin, ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahamuni, atau ila aduwin malaktahu amri." Wahai Tuhan, golongan yang lemah. Nabi menganggap dia golongannya ditindas. Kepada siapa kamu nak serahkan saya? Kepada orang yang jauh, mereka menghentam saya, ataupun kepada musuh. Tapi Nabi tidak kisah sama ada mereka menghina Rasulullah SAW ataupun menyekat pergaulan Nabi Muhammad SAW. Yang penting kata Nabi, "Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali." Kalau benda kesemua itu berlaku, kamu tak marah saya, itu dah cukup. Itu akhlak, itu jiwa Nabi. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting Allah tak marah kepada Rasulullah SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bagaimana Allah nak marah kepada Nabi Muhammad, Allah redha kepada Nabi Muhammad. Rasulullah merupakan kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka kita melihat ketika Rasulullah SAW berdoa, dilihat oleh tukang kebun. Dia berasa kesian. Dalam banyak-banyak musuh, ada orang yang baik hati.
Dalam banyak-banyak orang bukan Islam, hati dia baik, tak sama. Allah menyebut laisu sawa'an min ahli kitab. Tak sama jenis orang kafir. Orang kafir ni ada banyak peringkat, yang baik dengan kita, ada yang bermusuh. Ini undang-undang yang Allah buat kepada kita. Tak boleh kita samakan. Daripada Yahudi itu ada Yahudi yang menyokong Islam, ada Yahudi menentang Islam. Kristian begitu. Sebab itu kita melihat dalam sejarah ada Kristian yang menyokong, ada Kristian yang tidak menyokong, ada Yahudi yang menyokong, ada Yahudi yang tidak menyokong. Di kesian tengok Nabi dia suruh ulam dia, hamba dia bagi makanan buah-buahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi makan, Nabi baca bismillah. Dia terkejut. Tak ada orang sebut bismillah makan. Orang Arab makan begitu. Dia kata, siapa tu? Saya Muhammad. Nabi tanya, kamu daripada mana? Negeri. Satu negeri Nabi Yunus. Dia terkejut. Macam mana Nabi Muhammad tahu? Nabi beritahu dia itu saudara. Dia melihat perwatakan kata Rasulullah SAW yang luar biasa. Dalam banyak-banyak ada yang terpegun dengan dakwah Rasulullah SAW. Itu konsep dakwah. Kita tidak boleh mengharapkan semua ikut. Tapi daripada ramai-ramai ada seorang yang terpegun, seorang yang hati dia lembut, yang mempunyai jiwa dan perasaan. Sebab itu bila malaikat tengok Nabi berdoa, malaikat mati, bagi tawaran kepada Nabi, kalau nak hancurkan kami boleh hancur sekejap. Nabi kata tak perlu. Cuma Nabi berdoa dan mengharapkan keluar daripada mereka ini orang yang beriman dengan Allah. Ini satu visualize yang sangat kuat daripada Rasulullah. Hanya mengharapkan mereka ini beriman dengan Allah dan berdoa, Allahumma ighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa mereka, mereka tidak mengetahui. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Setelah berapa lama? Sebab itu seorang pendakwah bila membaca sirah, pendakwah bukan masuk pencerah, pendakwah yang mengajak kepada kebaikan. Ayah mengajak anak, cikgu mengajar anak murid. Dia tidak boleh berputus asa. Mungkin orang bawahan kita, anak-anak kita, cucu kita tak dapat hidayah pada awalnya. Mungkin pada umur 30 tahun, mungkin umur 40 tahun. Yang penting doa kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Barakah doanya. Nabi tidak berputus asa. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan baginda SAW, tidak ada kamus berputus asa. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Nabi ni sampai sedih kalau orang tak masuk Islam, sampai dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia punya, kita katakan, kehendaknya begitu tinggi untuk semua orang mendapat hidayah, sehingga Abu Talib pun Nabi nak. Ketika mana Nasr tak masuk Islam, sampai Allah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak mampu nak bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang Ta'ala yang memberi hidayah. Inilah jiwa Rasulullah SAW, jiwa yang luar biasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Jiwa Nabi ini jiwa yang luas, tak ada dendam, tak ada simpan-simpan perasaan, tak ada nak marah pada orang. Karena Allah telah melapangkan dadanya untuk membawa risalah Islam, risalah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu lapangan dada ini merupakan satu anugerah. Kalau orang dikurniakan sifat tersebut, dia diberi segala kebaikan kepada dia. Kalau kita semak dari kita, kalau kita cepat mengajut masalah.
Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit terasa. Itu masalah. Sebab tak boleh nak buat apa. Pemimpin tak boleh nak merajuk. Kalau pendakwah merajuk habis. 2-3 kali kita mengajar orang tak mau, kita balik tu. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut alam nashrah laka sadrak, supaya Nabi ini mampu membawa risalah yang berat. Risalah yang Allah sebut law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah. Kalau risalah Islam ini satu risalah yang dekat, law kana 'aradan qariban, dekat, mudah dicapai kemenangannya dan gampang, dan kita tahu bila kita nak menang, wa safaran qasidan, tahu bila kita nak sampai. Lattaba'un, orang akan ikut kamu wahai Muhammad. Tetapi dakwah Islam ini tidak tahu di mana tahun kita nak mencapai kemenangan dengan cabaran dunia yang begitu berat sekarang. Berhajat kepada kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhajat kepada kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Kita sangat berhajat kepada kesabaran ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi. Bersabar seperti sabarnya golongan yang disebut sebagai ulul azmi. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, tidak ada kesabaran melainkan dengan Allah. Walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Tapi risalah Islam ini sangat berat. Jauh, ba'udat. Perjalanan yang jauh yang mengambil masa untuk mendidik, untuk bersabar. Kita tak boleh harap kita dakwah ni semua orang terima Islam kita. Walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah, dan ada bebanan dia. Macam orang putih sebut no pain no gain. Islam ini dia agama yang benar. Sudah tentu dia mempunyai cukai dia. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ingatlah barang dagangan Allah itu sangat bernilai, tetapi ia adalah syurga yang besar. Maka Nabi Muhammad pulang ke Mekah semula, duduk sehingga menunggu arahan Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah, sebelum berlakunya hijrah, Nabi dimuliakan dengan Isra' dan Mi'raj. Untuk sebagai tasliyah, bapa saudara meninggal, Khadijah pun meninggal. Yang disebut sebagai Amul Huzn, hari tahun. Tetapi kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah, dia bagi cadangan dan nasihat kepada jemaah supaya membeli buku tersebut, Fiqh Sirah. Ada terjemahan dia. Boleh tengok dekat talim Majlis Talim India, boleh tengok dekat dalam Raja Laut kedai Balai Peri Harakah tu ada Fiqh Sirah, terjemahan Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dia menyebut di situ kenapa Allah matikan semua orang yang dikatakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana nak menunjukkan Nabi ini perjuangannya bukan ditolong oleh orang. Perjuangannya ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tak mati Khadijah, Abu Talib, nanti orang kata senang lah, ada orang backup, ada orang backup belakang. Tapi Allah ingin menyandarkan pertolongan dan kemenangan itu kepada, bukan kepada Khadijah dan bukan kepada Abu. Maka dimatikan orang-orang yang penting dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Rasulullah disuruh tinggal perjuangan dia, golongan musyrikin merayu kepada Abu Talib, semangat Rasulullah itu. Bukan dia merayu, tak apa-apa, makcik saya mau pergi kot. Abu Talib bukan dia tak suka, tapi dia kesian tengok Nabi Muhammad dihalang, orang yang baik dihalang. Seperti yang disebut oleh Waraqah bin Nawfal pada hari pertama selepas Nabi jumpa Jibril dan Khadijah bawa jumpa Waraqah bin Nawfal, maka dia berkata Waraqah berkata, ya laitani kuntu jada'an,
Kalau aku waktu muda la ansurka nasran mu'azzara id akhrajaka qaum. Kalau aku muda bukan tolong kamu Muhammad di waktu kaum kamu halau kamu. Itu cerita masa tu orang tak halau Nabi Muhammad, orang tu sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setuju. Awak mukhrijiyah. Takkan kamu aku nak halau aku? Sebab semua tu gelar Nabi Muhammad Al-Amin. Kata Waraqah bin Nawfal, ma min nabi, tak ada nabi melainkan dimusuhi. Mesti dimusuhi. Tapi apa yang disebut oleh Waraqah benar. Nabi dia Nabi diboikot sampai tak boleh nak makan. Sahabat-sahabat Nabi ni makan daun jernih. Kita alhamdulillah malam ini sambut ma'andirah kita makan kambing. Tak tahu, kita tak tahu. Rasa sebab kita tak tahu. Kalau tak kambing pun istimewa lah lama-lama. Kalau tak ada kita baliklah makan anak kena orang. Tapi kita punya sambutan ma'andirah lain daripada hijrah Nabi. Hijrah Nabi ni penuh dengan cobaan, ketakutan. Kita sambut mak hijrah, alhamdulillah makan. Taklah salah, tapi ada orang marah juga dah sambut apa. Lalu amal-amal kita kan tak makan. Dia pun kata sama dengan Syiah pula. Orang kita ni jenuh tak boleh buat apa. Tasbih pun orang Buddha pun pakai. Bukan tak pegang. Selendang tu dia selalu tak lihat. Lagi besar. Sebab itu dalam buku itu menyebutkan sirah Nabawi sangat bagus. Dia ada 2 jilid dalam terjemahan. Menyebutkan bahawa Allah Ta'ala yang nak tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah matikan kedua. Maka berlakulah proses arahan hijrah satu persatu sahabat keluar. Tapi Umar bin Khattab dia orang kata dia keluar dari jamaah. Tapi itu bukan cara kita. Itu cara Umar. Nabi lebih berani daripada Umar. Nabi boleh buat macam itu. Tapi Nabi nak ajar kita iaitu ilmu perancangan. Mesti ada perancangan. Tak boleh kita ini berjuang tak ada perancangan. Maka Nabi merancang. Dengan Abu Bakar dibantu dengan seorang dalil musyrik yang dia tahu jalan yang agak jauh tapi selamat. Ini menunjukkan kepada kita tak apa kita berinteraksi dengan orang Islam yang aman. Kalau kita berniaga, orang Melayu, kita ambil tukang rumah lambat 4 bulan tak selesai lagi rumah kita. Kita ambil orang lain, tak apa tak salah. Kita tak tolong orang Islam, tapi tak tolong dia duk kacau kita pun sampai rumah tak selesai. Jadi kita ambil orang Islam, tapi syarat dia aman, tak ada masalah. Maka itu perancangan. Fariidah tahqiq, kewajipan kita merancang. Sebab itu sebaik-baik petunjuk Nabi tersebut petunjuk Rasulullah. Walaupun cara Umar itu tak salah, tapi cara Nabi lebih baik. Kerana ia melihat kepada future. Nabi bukan nak berjuang 1 hari 2 hari. Nabi nak bawa risalah Al-Quran 30 juzuk. Bila Nabi terang semua Al-Quran 30 juzuk, baru Nabi wafat. Tapi kalau Nabi buat macam Umar, dan ia akan menjadi sunnah yang wajib berkita tidak perang pun. Tak fikir risiko. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim, orang yang bijak, mempunyai strategi yang luar biasa. Sehingga kita melihat Nabi bersembunyi. Kaedah persembunyian merupakan kaedah yang penting. Bersembunyi di gua, idhuma fil ghar. Bukan wadah dua, tapi maknanya persembunyian merupakan salah satu kaedah-kaedah ketenteraan dan juga kita katakan keselamatan yang perlu ada dalam strategi. Sebab itu sebahagian daripada barat mengkaji strategi-strategi yang dilaksanakan oleh tentera-tentera Islam, khususnya Khalid bin Walid. Sebab dia merupakan panglima tentera yang begitu strategi. Kalaulah strategi ini
bukan merupakan faridah syariah, nescaya mereka tidak melakukan strategi. Sebab itu makna hijrah juga membawa kita kepada perancangan, ilmu perancangan. Orang barat pun sebut, if you fail to plan, you plan to. Dan benda itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW supaya kita punya matlamat tercapai. Kalau tak ada perancangan, tak tercapai perancangan tersebut. Sebab itu Rasulullah SAW menggunakan segala ilmu moden yang ada di zaman baginda. Bila Nabi hantar guru agama ke Madinah seperti Mus'ab Ibn Umair, Nabi tanya sahabat dulu, Nabi suruh buat aksuhum, cukup buat kajian. Ada berapa ramai orang di Madinah? Ilmu statistik itu digunakan oleh baginda dalam bertakwa untuk nak tahu banyak mana nak terang orang siapa yang layak pergi mengajar. Kita kadang-kadang tu sembromo begitu. Tetapi Rasulullah SAW ini Nabi, dia mengajar kehidupan sunnah al-hayat. Sebab itu dalam hijrah mempunyai makna duniawi dan makna ukhrawi. Dan Nabi memilih tempat Madinah kerana orang yang mampu menerima risalah dakwah. Nabi hantar sahabat ke tempat Raja Najasyi. Tapi kita tahu Raja Najasyi ini kerajaan raja yang baik, tapi rakyat dia punya belakang-belakang tak bagus. Dia seorang raja yang tidak kuasa sangat. Dia masuk Islam, tapi dia tak mampu nak laksanakan Islam. Raja Najasyi. Bila dia meninggal, Nabi semayang jenazah, tapi dia tak, raja yang kekuatan dia tidaklah powerful. Maka dalam sejarah Raja Najasyi, bila dia masuk Islam, dia tak mampu nak buat perubahan. Sebab tak ada kuasa yang kuat, kuasa yang kuat. Sebab itu tempat itu kurang strategi untuk kita berpindah. Tapi Madinah tempat yang strategi. Masyarakat menerima. Itu yang kekuatan masyarakat itu. Kuasa rakyat daripada Islam politik. Rakyat yang mau perubahan. Satu perubahan itu pada masyarakat. Rasulullah membentuk masyarakat madani. Masyarakat yang hebat melahirkan kerajaan yang hebat. Sebab itu kalau kita baca buku-buku politik yang membawa kepada perubahan, seperti buku Rashid Ghanouchi, Munal Fadli, menyatakan perubahan politik Islam apabila menyerahkan kuasa pemerintahan kepada rakyat. Anak rakyat yang di masyarakat Madinah nak Nabi, maka nakkan kebaikan. Dan datang Rasulullah SAW melaksanakan agenda kebaikan yang tak dapat dilaksanakan di Mekah. Terhalang di Mekah, sedangkan Mekah itu lebih afdal daripada Madinah, tetapi tak mampu nak laksanakan agenda kerana masyarakat dia tak nak terima. Pembesar-pembesar dia tak nak terima. Tapi pembesar-pembesar Madinah, Masya Allah, tabarakallah, seperti Sa'ad bin Mu'az, ketua-ketua Al-Ansar, maka inginkan Rasulullah SAW dan ingin melakukan perubahan. Dan ini yang berlaku dalam sejarah kita. Kalau tidak ada Madinah, Islam tidak akan tersebar. Baru orang nampak Nabi ada kuasa. Di Mekah Nabi tak mampu nak tunjuk kekuatan Islam kerana di situ ditindas. Tapi di Madinah Nabi boleh hantar surat kepada raja-raja besar, Raja Rom, Raja Parsi, seperti yang disebut dalam kitab-kitab sirah. Nabi tulis ila Malikil Romil Azim, kepada raja yang dihormati, yang diagungkan, Raja Rom, aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Nabi mampu menulis. Sebab Islam pentingnya berhajat kepada kekuasaan. Dia tak boleh lembek itu.
Sebahagian fahaman batiniyah tak apa, kita jadi baik sudah lah. Kalau tidak ada kekuasaan, bagaimana kita nak melaksanakan Islam? Maka berhajat kepada kuasa. Maka ulama menyatakan Islam berhajat kepada daulah, berhajat kepada negara. Sebab kita tak sama dengan agama yang lain. Mereka tak berhajat kepada negara sebab mereka tidak ada sistem, mereka tidak ada apa-apa untuk dilaksanakan. Kristian bila kita baca Bible, tak ada pensyariatan. Ia hanyalah nasihat-nasihat agama. Kita baca buku agama Cina ataupun India, tak ada pensyariatan, tak ada muamalah, tak ada syariah, tak ada perundangan. Perundangan ini hanya ada dalam Islam. Perundangan moden, civil dan sebagainya, itu benda yang baru. Law yang kita belajar di universiti itu benda yang baru. Tapi di zaman dulu, undang-undang rimba, makna dia mengikut hawa nafsu. Sampai keluar kaedah unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu yang jahat yang baik. Walaupun kalau dia bunuh orang, tolong bunuh dia. Bunuh orang yang musuh kaum-kaum. Apa macam tu dia punya undang-undang dulu. Tapi Rasulullah SAW datang ke Madinah. Diringkaskan dia sampai ke Madinah yang disebut dalam kitab Sirah, dan kita dua betul. Masjid dan pasar. Pembinaan insan dan pembinaan bangunan. Ekonomi. Yang sangat penting kerana ketika itu di pasar di Madinah ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Berlakunya riba yang begitu banyak. Dan Rasulullah mengharamkan riba. Dan kemudian kita berkaji balik kerugian ekonomi Amerika pada 2010. Trilion, hampir puluhan trilion. Dan baru ni perkapalan apa Cina apa yang tutup yang Wongi yang seret kapal Singapura di China, kapal besar. Bila dikaji kesemuanya riba, berinteraksi lagi. Begitu bank-bank di Amerika yang tutup pada tahun 2010 tu banyak bank-bank kecil. Semuanya berinteraksi dengan riba. Riba penyakit ekonomi. Maka Rasulullah SAW pegang dua. Di antara tokoh-tokoh korporat di zaman Rasulullah yang hebat adalah Abdurrahman bin Auf, yang bila dia ditakhirkan, Nabi buat satu proses yang sangat penting, itu menjadikan satu negara itu satu bangsa. Tak kiralah dia ni Muhajirin ke dia Ansar. Sampai seorang sahabat itu dia sanggup bagi bini nombor 2-nya kepada Abdurrahman bin Auf. Kita macam tu paling kepala. Boleh masjid-masjid macam tu? Tak boleh, habis dipancung kepala suaminya. Kerana kita telah berbeza pemikiran kita dengan zaman. Orang dulu percaya Allah Azza wa Jalla. Tapi Abdurrahman kata, saya tak perlukan. Saya orang berniaga. Dia tak bagi setengah harta. Kata, tunjukkan saya kepada pasar. Kalau kita melihat inilah hakikat umat Islam yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlukan masjid, dan Nabi bina masjid dengan tangan Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu Masjid Quba. Yang kita bila kita pergi Madinah, kita akan ziarah Masjid Quba sebab Nabi ziarah hari Sabtu. Kadang-kadang Nabi nak unta, kadang-kadang Nabi berjalan kaki, kita nak bas, tak apa, nak cepat sikit. Kalau jalan kaki teruk kita nak pergi tengok azan dia. Jadi apabila Baginda sallallahu alaihi wasallam membuka masjid untuk pembinaan insan, di situlah Rasulullah menjadikan masjid sebagai markas Islam yang besar pada ummah. Di
situlah perbincangan negara, di situlah orang nak mendapat hajat, di situlah kesemuanya dilaksanakan aktiviti sampai kepada aktiviti mempelajari ataupun skill-skill peperangan. Sahabat-sahabat berlatih perang, menunjukkan masjid merupakan satu, kita katakan, markas Islam yang awal. Dan di zaman moden ini mesti kita mengkaji sejauh mana peranan itu kita boleh gerakkan pada benda yang kita termampu. Karena masjid ini kelebihannya adalah rumah Allah. Tak ada siapa yang memiliki. Bukan kerajaan Malaysia memiliki, bukan Indonesia memiliki, dia adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengurusnya. Maka masjid ini mesti berperanan. Dan masjid ini ada tempat untuk orang sujud kepada Allah. Latih orang sujud kepada Allah, tempat akhir, tempat berlakunya silaturahim. Zaman Rasulullah membina masjid, ada pintu untuk keluarga wanita, ada khas untuk wanita. Makna wanita pun terlibat sama. Sehingga dalam masjid Nabi ada seorang wanita yang dia ini pergi jadi pencuci masjid. Makna di zaman Nabi orang perempuan aktif di masjid. Kita kalau di sini jarang kita tengok orang perempuan di masjid, orang lelaki yang cuci. Tapi dalam sejarah baginda orang perempuan yang di masjid. Saya pergi Turki, di sana orang perempuan yang di masjid. Jadi saya tanya, mereka sebab di sini jarang tengok. Saya tanya, mereka jawab yang pertama cari gaji lah, tak salah. Tapi dia kata yang kedua keberkatan di masjid, barakah di masjid. Itu yang mereka iktiraf di Turki. Dan sahabat baginda yang meninggal dunia, dia meninggal dunia, wanita tersebut. Jadi esok pagi tu Nabi pergi masjid, tak jumpa lagi. Nabi tanya sahabat, mana orang perempuan ni pergi masjid? Dah meninggal semalam, kami tanam dah. Nabi kata, kenapa tak beritahu dia? Sahabat kata, kami tak nak ganggu lagi. Nabi minta sahabat bawa Nabi ke kubur dia semayang jenazah. Itu menunjukkan kemuliaan orang yang pergi masjid. Sebab Nabi nak semayang jenazah orang di masjid. Jadi masjid kena bagi peluang kepada orang perempuan dan cucu. Boleh tak? Ini sebulan sekali. Ambil barakah masjid ni, barakah. Daripada 7 malam tekalan sampai ke bumi dia masjid. Maknanya kalau kita boleh terbang, kalau kita boleh terbang zaman ke zaman, duduk atas tikar, kita boleh aktifkan di udara masjid. Misalnya hari helikopter duduk dalam atas bumbung kita, disyaratkan orang yang duduk dalam helikopter tu kena, yang perempuan tu bersih daripada haid dan nifas. Sebab masjid ni dia bukan, dia punya ruang saja, dia punya tempat aktikah dia sampai 7 malam tengah. Itu kalau kita korek tanah pula sampai ke bawah, itu hukum masjid. Barakah. Jadi bila kita baca sejarah Rasulullah SAW, kita akan dapati dia menghidupkan kita. Sebab Allah menyebut, istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambut seruan Allah dan Rasul bila mereka menyeru kamu, kerana mereka ini menghidupkan kita. Kita ini hidup tapi mati. Rasulullah mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang keras. Bukan sekadar menghidupkan manusia, menghidupkan kurma. Rasulullah satu ketika dulu dia baginda bertemu atas pokok kurma. Kemudian sahabat kata rendah sangat buat membar, Nabi berdiri untuk orang tengok. Orang nak tengok Nabi. Bila Nabi berpindah atas membar, kedengaran dalam masjid tangis sangat kuat. Orang dah cari tak ada pun yang lagi kuat. Rupa-rupanya pohon kurma tu menangis. Ini hadis yang sahih. Nabi turun dari membar, Nabi pegang pohon kurma tu berhenti menangis. Nabi menghidupkan. Pokok bukan benda hidup, dia tumbuh-tumbuh.
Sebab itu bila kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mampu menghidupkan hati-hati kita. Saya tanya, ada kisah kawan saya contoh. Ini sunnah. Kita kata yang mungkin ditinggalkan zaman sekarang. Sunnah layan tetamu, muliakan tetamu. Ada orang Lembang, dia pergi Turki. Kemudian dia berjalan, masuk ke kampung, sampai ke malam, tengok-tengok teksi dah tak ada dah. Bisa datang kampung, teksi pun tak mobil dah malam. Bas pun tak ada. Jadi maka mencari-cari sehingga terjumpa seorang kampung dan bertanya, agak-agak ada kereta teksi? Tak ada dah, malam dah. Tak apalah, tunjuk rumah saya. Kemudian mereka pun tak tahu nak kata apa. Takut juga, takut orang jahat. Ikut dia sampai ke rumah pakcik tu, terdengar suara budak-budak. Jadi mereka ni rasa tenang lah sebab ada keluarga, jadi orang jahat. Rumah ni bukan rumah elektrik, rumah kereta. Kemudian bila masuk, tuan rumah tu kata kepada mereka berdua, suami isteri tu, tak apalah, tidur tu dah rehat, kami nak keluar dah. Jadi dia bawa anak-anak, bawa mak dia, bawa isteri dia keluar. Mereka pun keletihan tidur. Bila baru pun esok dia tengok rumah tu kecil. Tengok tak ada siapa yang tidur, mereka berdua yang tidur. Mereka rasa bersalah, rasa gila. Mereka berdua pun bergegas keluar. Tengok satu family tidur bawah pokok. Mereka ni petani yang bukan ayah buat petani. Dengan dia, dengan isteri dia, dengan mak dia, dengan anak dia. Dia pun bergegas dapatkan mereka. Kata, kenapa tidur di luar? Kenapa bagi kami tidur di dalam? Dia jawab, Nabi kami suruh muliakan tetamu. Dia orang terkejut. Apa agama tu? Dia pun cerita. Nak cerita banyak, dia kata, dia pun tak tahu banyak, tapi dia tahu ya tu lah. Tapi kalau tuan nak tahu banyak, beli cerita Nabi, beli Quran, akan tahu banyak. Mereka ni tak macam kita. Kita ada sebut banyak kitab, tak beli. Beli tu orang putih ni buat baca. Itu budaya tu. Sebab tu bila peristiwa September, masuk Islam apa lagi? Bila dia baca Islam, masuk Islam apa lagi? Dengan kita tak baca-baca dia. Jadi mereka pulang ke bandar, beli, dan akhirnya masuk Islam. Itu barakah sunnah Rasulullah. Dan bukan itu cerita cukup banyak berkenaan orang terpikat dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting, kita menihyakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, sunnah kebaikan. Jadi di antara sunnah kebaikan Nabi adalah menganjurkan makan kepada orang miskin, fuqara. Jadi hari ini kita ada jamu makan, termasuk daripada sunnah-sunnah yang baik. Sebab Nabi kata at-tut'imut ta'am, iaitu bagi makan. At'imut ta'am, jamu orang makan itu pahala yang sangat besar. Bahkan kata ulama, kalau kita jamu orang miskin, pahalanya sama besar dengan haji sunat. Ini disebut dalam kitab Qataiful Ma'arif Ibn Rajab Al-Hambali. Menolong makan, bagi orang miskin makan. Kalau bukan dalam bahasa tak ada orang miskin, kita turun bukit sikit, tanah antara bangsa, nama pun antara bangsa, tak ada orang miskin. Kita cari orang miskin yang kelaparan. Student, saya dah beritahu student ni, tuan-tuan pun tahu apa ramai student yang makan sehari sekali. Dia gabung tu, dia tak pakai waktu zuhur, dia up sikit, dia sarapan dengan dia hari tu sekali, malam dia makan roti. Kalau tuan-tuan ambil anak angkat, nak main angkat tu istilah dia, ambil 10 orang 20 orang sponsor, bagi mereka makan cukup seronok. Sebab semua kalau bagi student ni, kalau bagi 30 duduk santai, habis dia duduk tu. Kalau dia punya apa dia punya kayu tu pun dia jilat sampai licin. Itu pengalaman kita masa kita belajar tu. Tak boleh dengar kata ada program santai. Masya Allah. Kita bangga habis. Tak kira lah bangga dengan Indo. Sebab Selangor ni ada 7 juta penduduk.
2 juta orang Melayu Malaysia, 5 juta orang Islam. Yang bangga kita orang makan sebab pahala besar bagi orang makan. Kita ni nak macam mana kita diuji oleh Allah, makan tak ada nilai, makan sisi. Tapi kalau orang miskin makan macam daging korban, bila dapat, Masya Allah terbaru. Sebab itu sebagai sunnah Rasulullah kalau dihidupkan, menjadikan masyarakat ini masyarakat yang kewajipan kita dalam hijrah Rasulullah SAW. Kita perlu kepada beberapa perkara yang kita simpulkan, iaitu mesti kita tajdid niat kita. Niat kita mesti diperbaharui. Sebab kita ni niat kita okey dah, tapi kadang-kadang terpesong. Kita ada niat yang kita perlu pada hari ini, kita azam tu disebut power of intention. Kuasa niat yang kuat. Kita nak ubah balik kehidupan kita supaya kita kuat hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dan hubungan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memperbaharui niat kita. Kita tajdid niat kita untuk menjadikan malam ini sebagai malam keramat kita. Sebab nanti hujung tahun orang nak sambut juga tahun baru. Tapi Alhamdulillah kita di Malaysia dah ubah banyak dah tahun baru baca Yasin. Dulu sambutan di Dataran Merdeka, tapi Alhamdulillah sekarang dah baca Yasin. Ada juga sambutan di sana, tapi maklumlah tak ada orang sambut Dataran Merdeka. Kalau ada pun yang anak-anak nasi. Tapi itu benda yang baik. Kalau kita pasti tajdid niat, kita kena niat itu dia boleh tarik, dia magnet yang sangat kuat. Dan yang kedua, kita mesti berhijrah kepada pengorbanan. Pengorbanan ini merupakan satu jihad yang besar. Rasulullah SAW telah berkorban untuk kita. Maka kita perlu berkorban masa kita untuk Islam sendiri. Mesti ada ruang untuk kita sumbang untuk Islam. Di antaranya aktiviti masjid, aktiviti kebajikan. Apa bentuk aktiviti? Bukan kita menunggu, tapi kita mencari. Apa ruang-ruang yang kita boleh bantu? Sebab bila kita bantu masyarakat, ada kebaikan. Sebab Ahmad Syauqi kata, daqatu qalbi qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani farfa' bi nafsika ba'da mautika fa innal dhikra ba'da mauti umrun thani. Degupan jantung berkata kepada kamu, hidup ini sesaat dan seminit. Angkat nama kamu selepas kematian kamu, kerana nama yang disebut selepas kematian nyawa itu. Sebab kita nak jadikan mati, ada orang sebenarnya dalam kita. Ada orang doa kepada kita. Tak mau mati-mati orang babai. Sebab doa, sebutan orang, ziarah orang itu rahmat bagi semaya. Tapi macam mana kita nak tarik orang sembahyang jenazah kita? Macam mana kita nak tarik orang teringin nak sembahyang jenazah kita? Perlu kita menyumbang, perlu kita berkorban. Kalau kita tidak terlibat dalam aktiviti masjid, aktiviti masyarakat, bukan orang tak mau sembahyang. Sebab sembahyang ni perasaan. Ada orang mati tak teringat. Ada orang mati subhanallah berebut jenazah. Orang nak sembahyang jenazah. Tak ada orang bayar pun macam dulu. Bayar 3 ringgit, 4 ringgit. Pakai sebab pendek pergi masjid nak bayar dapat 3 ringgit. Itu zaman tu. Saya teringat ke kami untuk main bola juga orang ni daripada padang bola pergi masjid. Yang pakai sebab pendek masuk masjid sembahyang. Sembahyang tak sah pakai pendek. Tapi dapat apa 3 ringgit tak pakai habis usuk. Kita tak mau macam tu. Sembahyang tu sebab keluarga arwah duduk semua. Sembahyang ini kalau ada 40 orang jamaah, paling 40 orang jamaah, dah dapat bagi syafaat kepada kita. Kalau 100 orang lebih besar. Dan gandakan. Tetapi untuk mendapat magnet tersebut sudah pasti kita mesti berkorban. Al-hijrah, sebab Nabi kata la hijrata ba'da al-fathi, tak ada dah Muhammad berpindah randah, tak ada. Yang ada iaitu niat azaman yang kuat, walakinna niyatul wa jihad. Tapi hijrah itu adalah niat.
dalaman kita. Dan jihad itu pengorbanan kita. Jihad ini ulama membahagikan di zaman moden ini kepada banyak. Itu Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Jihad bahagikan kepada hampir 8. Sebab tak ada hijrah, pindah. Yang pertama, jihad yang dinamakan sebagai jihad pembangunan. Jihad membangunkan negara Islam. Kita di Palestin untuk bangunan di Halab, kerajaan tembok bangunan habis. Perlu ada jihad membangunkan negara kepada negara yang baru. Jihad yang besar. Sebab tu saya semalam ceramah kat Liverpool di Perak. Saya kata jihad di Liverpool ini kita kena fikir macam mana bekerjasama kerajaan nak fikir rumah kosong. Itu jihad yang besar, menyediakan rumah yang selesa. Sebab kita ingat 20 tahun dulu kita ada rumah kosong, harga 20,000, 25,000. Apa 2 bilik pun paling kurang kita tak kena halal untuk rumah. Kalau kita sewa kita lebih kurang. Itu jihad. Apa ni? Berapa tu kita berjihad. Macam mana kita nak create rumah-rumah kos rendah. Ini merupakan jihad. Jihad ni bukan makna pada agama saja, tapi menyediakan rumah itu satu pahala yang besar. Hijrah makna dia orang Madinah menyediakan rumah kepada penduduk. Orang yang menyediakan rumah ni, yang buat rumah itu, kalau dia ikhlas, tujuan dia betul, dia buat rumah betul, dia berjuang di jalan Allah. Kerana bagi tempat kepada orang berlindung. Sebab tu Nabi kata kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Manzilun salih, imra'atun salihatun, manzilun salih, wa markabun salih. Isteri salihah, rumah yang elok, kenderaan yang elok. Kalau dapat 3 tu, hidup seorang anak Adam bahagia, kata Rasulullah SAW. Itu jihad pembangunan. Kemudian jihad sosial, kita cari anak dua kita hampir 100. Itu yang dicatat, itu data. Kalau tuan-tuan pergi hospital, pergi tengok bahagian ONG, tiap-tiap minggu anak wanita. Bila nak tanya mana suami, boyfriend dah. Perlu ada jihad. Bagaimana nak memudahkan perkahwinan, bagaimana nak menyelesaikan isu remaja. Ini jihad yang besar. Takkan kita nak tunggu sampai anak menikah sejuta baru kita nak. Tidak. Menagih ada saja dalam masa 2 tahun ini dia akan meningkat sampai 3 juta. Menagih ada. Berjihad. Jihad pendidikan. Alhamdulillah kita banyak sekarang di sekolah-sekolah yang berperanan. Dan kita kena bantu memperkasakan sekolah sehingga dapat melahirkan pelajar yang berkualitas. Dan terdapat masjid-masjid yang ada sekolah. Kita pergi Masjid Al-Falah, ada sekolah mereka. Sebagai masjid mereka, ada sekolah-sekolah. Ini merupakan dewan-dewan, mungkin di sini ada dewan, kita buat pengajian. Pengajian yang bersifat, sebab kita nak didik masyarakat. Kemudian jihad teknologi. Berjihad apa nama dia, ekonomi. Jihad kesihatan. Kita nak hospital dipermudah, taklah tinggi sangat. Jadi macam itu rawatan. Dan jihad yang besar menyediakan kemudahan kesihatan kepada masyarakat. Sebab itu Nabi menerima doktor daripada Rom. Rom hadiah, tapi masalah penduduk Madinah semua sihat-sihat belakang. Duk sebulan doktor tak nak kerja. Kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, bolehlah doktor balik awal. Yang doktor mengadu kerja 30 jam sehari, 36 jam sehari. Sebab sakit ramai. Zaman Nabi relax. Sebab makan bersukan, makan tu ala kata. Sebab makan tak boleh malam dia mesti banyak tu. Makan. Malah itu jihad kesihatan. Tapi kita terlampau tinggi. Kadang-kadang hospital swasta target terlampau untung banyak. Bukan begitu cara hospital.
Hospital kerajaan perlu diperkasakan. Kadang-kadang kita pergi hospital kerajaan tengok baik. Ini hospital asas kalau dari segi ekonominya, dua benda yang ditambah dalam kepentingan kehidupan manusia, pendidikan dan kesihatan. Ini betul. Kalau kita kena ada insurans kesihatan, kena ada insurans pendidikan. Sebab dalam politik jihad kesihatan itu di antara ruang jihad kita, ruang hijrah kita yang setiap orang boleh lakukan. Jihad politik, perubahan politik kepada lebih bersih. Para pemimpin dia boleh ubah diri kepada keadilan. Karena satu hari pemimpin yang adil lebih afdal daripada 60 tahun ibadah. Dia sekarang menegakkan keadilan. Semua orang berfungsi. Cikgu lebih efektif, lebih produktif, lebih bersifat dinamik. Itu semua orang, sama ada penceramah di masjid, ceramah dia lebih berkualiti dengan ilmu, dengan fakta. Tak ada fakta yang tinggi. Sebab zaman sekarang ini kita tak nak cerita itu mesti ada fakta, mesti ada riwayat supaya orang dapat menerima dengan betul. Kita tidak mahu cerita-cerita rekaan semata-mata untuk hanya menghiburkan. Kita ubah kepada lebih dakwah yang lebih berilmu, dakwah yang lebih beretika, dakwah yang lebih kita katakan mempunyai data dan fakta yang tepat. Ini perjalanan mana semua orang berubah, daripada penceramah kepada semua, kerana kita ingin berjihad. Walakinnaha niyatun wa jihad. Itu di antara makna-makna hijrah. Dan kita ingin menyuruh kepada umat Islam supaya tertawahad bersatu. Itu di antara jihad yang besar. Ada benda jihad orang terlupa. Saya pernah tulis artikel dalam buku. Jihad di antara jihad model yang terbesar, jihad penyatuan ummah. Wa anna hadhihi ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Umat ini umat yang satu dan sembahlah aku, kata Allah, kata ulama. Takwa dan ubudiyah tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna melainkan dengan kesatuan ummah. Bila umat bersatu, disitulah sempurnanya takwa. Bila umat bersatu, disitulah sempurnanya ubudiyah. Sebab Allah menyebut begitu. Umat ini umat yang satu, fattaqun, bertakwa. Makna takwa tidak akan sempurna, kata ulama, melainkan dengan perpaduan ummah. Jadi hijrah di antara yang besar bila ummah bergerak kepada perpaduan. Perpaduan ini bukan makna tak ada khilaf. Malaikat pun berbeza pendapat bila yang bunuh 100 orang tu meninggal. Seorang malaikat nak masuk dalam neraka, seorang malaikat nak buat masuk syurga. Tetapi bersatu ini makna kita boleh bekerjasama dalam perkara yang kita sepakat. Dan kita bermaaf-maafan dalam benda yang kita khilaf. Itu makna bersatu padu. Bukan makna kita sepakat semua perkara, takkan berlaku. Tapi kita boleh bekerja sama. Malaikat berbeza pendapat, Anbiya berbeza pendapat, tak ada masalah. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berbeza pendapat. Dan yang betulnya Nabi Sulaiman, fafahamnaha Sulaiman wa qulan atayna hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsin. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud berbeza pendapat dalam menghakimi kes. Dua orang yang mana mereka bergaduh isu ternak. Nabi Daud ada dia hakim, dia ada hukuman dia. Nabi Sulaiman menghukum dengan cara yang lain. Yang betulnya hukuman Nabi Sulaiman. Dan Allah puji Nabi Sulaiman. Puji dua-dua dulu, tapi Nabi Sulaiman diangkat. Maknanya Nabi pun boleh berpendapat. Jadi umat Islam tak ada kemudaratan dalam berbeza pendapat, sekiranya mereka pandai menguruskan perbezaan pendapat. Jadi hijrah kita adalah untuk kita lebih bersatu, untuk kita lebih kuat menghadapi cabaran. Ingatlah Allah Ta'ala menegur kita dalam surah At-Taubah. Banyak peristiwa yang perlu kita bersatu. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubun thumma yatubun walau hum yadhakkarun. Apakah mereka tidak melihat
Pada setiap tahun mereka diuji dengan satu ujian, dua ujian, tiga, empat ujian. Tiap-tiap tahun diuji oleh Allah. Yuftanuna fi kulli 'amin, tiap-tiap tahun diuji. Marratan atau marratan. Ini dalam surah At-Tawbah, boleh cek kan? Boleh semak. Ayat 126. Surah At-Tawbah. Itu ayat penting dalam kita nak hisab muhasabah setahun. Kita masuk tahun baru, yang tahun lepas itu apa dia? Setahun. Apa yang kita diuji tiap tahun kita diuji, dan Allah memang uji kita tiap tahun. Yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratan. Kita diuji setahun sekali atau dua kali atau lebih daripada dua kali. Kemudian kita tidak kembali kepada Al-Quran. Tsumma la yatubun, mereka tidak kembali kepada Al-Quran. Wala hum yadhakkarun, tak mengambil ibrah daripada sejarah yang menimpa mereka. Dari sudut negara macam-macam isu kita ada. Daripada tempat terbangnya, dari misalnya isu pencodekan terlampau kan. Balawi, bala-bala yang terlampau. Dua asas untuk kita kembali memperbetulkan keadaan kita. Dan kaedah itu bukan kita yang sebut, Allah yang sebut. Yang pertama, kita kembali kepada Al-Quran. Dan yang kedua, kita postmortem balik apa yang berlaku dalam keadaan kita, kesalahan kita, apa yang kita patut kita buat, apa yang patut kita selesai. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Masa dah cukup dan ada lebih daripada cukup. Saya mengucapkan tahniah kepada umat Islam. Wa qulu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah, taufik, rezeki yang berkat, ilmu yang manfaat, dan amalan yang diterima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.